Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ni kita nak mencuba beberapa soalan-soalan format SPM di bawah tajuk Kecerunan dan Luas di bawah graf. Baiklah, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 1. Beginilah caranya soalan yang akan ditanya di dalam SPM kertas 2, dan ini merupakan format soalan berbentuk format SPM. Kita pergi pada soalan nombor 1. Graf laju masa menunjukkan pergerakan bagi sebutir zarah dalam tempoh 20 saat. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. Okey, kalau kita nak highlight di sini, dia minta tempoh masa. Jadi bila minta tempoh masa, kita perlu tengok pada kolom masa di mana zarah itu mempunyai laju seragam. Okey, laju seragam di sini. Jadi tempoh masanya di antara sini sampai sini. Okey, so dia di antara 4 hingga 17. Jadi jawapan A adalah (17 tolak 4) sama dengan 13 saat. Okey, baik, itu soalan A. Soalan B, dia minta kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dalam meter saat aktif 2 zarah untuk tempoh 3 saat yang terakhir. So kalau dia dah cakap tentang yang terakhir, graf dia ada di sini, yang cikgu akan highlightkan warna pink. Okey, di sini. So kita perlu cari dua titik yang menyambungkan graf tersebut. Okey, titik yang pertama ada di sini kerana dia mula di sini dan berakhir di sini. So kalau kita nak cari kadar perubahan laju, kamu boleh rujuk balik video cikgu sebelum ni. Cikgu dah ajak dah satu persatu. Kadar perubahan laju bersamaan dengan kita perlu dapatkan laju yang kedua tolak laju yang pertama per dengan tempoh masa ataupun masa yang kedua tolak masa yang pertama. Jadi kalau dia start di sini, jadi sini akan jadi laju yang pertama. So laju pertama ambil di kolom laju iaitu 50, dan sini akan jadi laju yang kedua iaitu 20. Okey, kosong ambil di sini ya. Sini. Okey, kita tengok pada kolom laju dulu. Kedua, kita nak tahu masa. Jadi masa sini akan jadi masa yang pertama dan ini akan jadi masa yang kedua. So kita terus gantikan sahaja dalam formula kita. Okey. So di sini laju yang kedua adalah kosong tolak dengan 50 per dengan 20 tolak 17. Negatif 50 per dengan 3. Okey, kemudian ambil kalkulator dan selesaikan. So jawapan yang kita dapat di sini adalah negatif 16.67 meter per saat usaha 2. Okey, so untuk soalan ni dia melibatkan graf laju masa. Jadi bila dia melibatkan graf laju masa, mesti ada negatif kerana di situ berlaku nyah pecutan. Okey, baik, terusnya kita pergi kepada soalan C. Hitung nilai V jika diberi jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 20 saat ialah 955 meter. Okey, kalau kamu tengok di sini, dia minta kita cari nilai V dan dia dah bagi jarak iaitu 955 dalam tempoh 20 saat. Jadi berbalik-balik pada apa yang cikgu pernah ajak sebelum ni. Okey, cikgu clearkan dulu supaya kita tak confuse. Okey, jadi kalau dia kata dalam tempoh 20 saat, tempoh 20 saat, jadi kita ada 3 bentuk di sini. Bentuk yang pertama ini, so cikgu akan tulis sebagai A, bentuk A. Ini bentuk B dan bentuk C. Okey, bentuk A, bentuk B dan bentuk C. Jadi kita perlu mencari luas di bawah graf. Okey, so nak cari luas di bawah graf, cari dulu luas A. Okey, luas A adalah luas trapezium. So 1/2 darab dengan A. So A dia yang cikgu highlightkan dengan warna pink ni, A
dan ini boleh jadi B. Mana-mana tak apa. Kalau kamu nak yang ini B pun boleh, yang ini A pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian masukkan A dia, tinggi dia adalah 50, yang ini sampai sini 50, tambah dengan V, darab dengan tinggi 0 hingga 4, so 4. Okey, kemudian selesaikan dulu. 2 ni darab dengan 50, dapat 100 tambah dengan 2V. Okey, sekarang kita cari luas B. Luas B adalah segi 4, panjang darab lebar. So panjang di sini cikgu guna warna hijau ni. Kalau kamu tengok, panjang dia di sini, di antara 4 hingga 17. Jadi kita tolak siap-siap lah. 17 tolak 4 dapat 13. So masukkan di sini 13 darab dengan lebar dia kat sini 50. Okey, so kita akan dapat 650. Kemudian sekarang kita akan cari pula luas C. Okey, luas C sama dengan, luas C adalah luas segitiga, jadi 1/2 darab tapak dari sini sampai sini. So 20 tolak dengan 17, kita dapat 3, darab 3 darab tinggi di sini 50. So kita akan dapat 75. Okey, baik, seterusnya kita perlu ambil semua maklumat ni, nilai dia kat sini yang cikgu highlight ni, tambah dengan ini, tambah dengan ni, akan bersamaan dengan 955, dan daripada situ baru kita boleh cari nilai V. Okey, so cikgu ambil ruang ni. Jadi di sini 100 tambah 2V tambah 650 tambah 75 sama dengan 955. So selesaikan yang cikgu highlight warna pink. Yang ini dan yang ini boleh ditambah siap-siap. Okey, so tambah siap-siap. 100 tambah 650 tambah 75, kita dapat 825 tambah 2V sama dengan 955. Pindahkan ini jadi tolak, so 2V 955 tolak 825, so kita dapat 130. 2V bersamaan dengan 130 dan V sama dengan 130 bahagi 2, so V bersamaan dengan 65. Okey, so 65 meter negatif 1, sebab kita cari V. V tu ada di kolom laju. Okey, guys, so kita tengok lagi contoh soalan format yang kedua. Cikgu pilih soalan ni pula, soalan nombor 3, iaitu tentang jarak lawan masa. Graf jarak masa menunjukkan pergerakan sebuah bas dari bandar P ke bandar Q dan kembali ke bandar P. Nyatakan jarak dalam kilometer dari bandar P ke bandar Q. Nyatakan jarak, okey, dalam kilometer dari bandar P ke bandar Q. So masa perjalanan dia di sini, dia bermula daripada bandar P. Kita tulis dulu, okey. Kita tulis dulu. Maksudnya di sini dia start dengan bandar P, kemudian dia ke bandar Q. Sini bandar Q. Okey. Bandar Q dan kemudiannya dan kembali semula ke bandar P. Dia patah balik ke tempat dia. Okey, so dia nak sekarang ni kita carikan jarak dalam kilometer dari bandar P ke bandar Q. Maksudnya dia nak tahu berapakah jarak daripada P ke Q sini. Jadi kalau nak tahu jarak, terus ambil je lah, sebab sini kolom jarak kan. Jadi terus kita boleh ambil jawapan dia. A ialah 90 km. Okey, itu jarak. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B minta untuk kita hitung laju dalam kilometer per jam perjalanan pulang bas dari bandar Q ke bandar P. Kalau dari bandar Q ke bandar P, di sini graf dia. Okey, sebab dia nak patah balik. So bila dia nak patah balik, laju sama dengan jarak kedua tolak jarak pertama bahagi dengan masa 2 tolak masa yang pertama. Okey, so kita start ambil 2 titik. Okey, sini akan jadi jarak pertama kerana dia start daripada 90 km dan dia balik ke jarak yang kedua. So jarak kedua adalah 0,
jarak pertama 90. Masa pula sini masa yang kedua dan ini masa yang pertama. Okey, kemudian jarak yang kedua kita ambil 0 tolak 90 per dengan masa 4 tolak 2. So kita akan dapat di sini negatif 90 per dengan 2. So kita dapat negatif 45 km per jam. Tetapi bila melibatkan laju, kita kena tulis dia sebagai 40 km per jam. Okey. 40 pula. Maaf, bukan 40, 45 km per jam. Okey, ingat sekali lagi cikgu beritahu kamu, laju tak boleh ditulis dalam negatif sebab kita nak tahu berapa laju dia bawa kenderaan tu. Bukan kita nak hitung dia punya kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu negatif tu memberi maksud bahawa dia telah mengurangkan kelajuan dia. Tetapi kalau melibatkan laju, kita just nak tahu je daripada satu tempat ke satu tempat berapa laju kenderaan tu dia bawa. Jadi kalaupun kita dapat negatif, mesti ditulis semula kepada positif, berbeza dengan kadar perubahan laju, ya. So jangan confuse. Baik, seterusnya kita pergi pada soalan C. Soalan C nak hitung purata laju. Okey, keseluruhan perjalanan tersebut. Senang je nak hitung purata laju. So purata laju bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so di sini kita perlu tahu dulu berapakah jumlah jarak. So jumlah jarak di sini adalah 90 dan jumlah masa adalah 4 jam. So terus kamu gantikan saja dalam formula. Jumlah jarak 90 bahagi dengan 4 jam. So 90 bahagi dengan 4, kita akan dapat 22.5 km per jam. Maksudnya purata perjalanan laju kenderaan yang dia bawa sepanjang perjalanan dia tu adalah 22.5 km per jam. Okay guys, so itu sahaja untuk kali ini. Nanti cikgu akan cuba carikan lagi soalan-soalan SPM. So kalau kamu nak tengok pattern soalan SPM yang sebenar, kamu boleh pergi cari dekat playlist cikgu, iaitu SPM 2019 dan juga SPM ulangan 2018. Cikgu ada menunjukkan bagaimana cara penyelesaian, dan kamu daripada situ kamu boleh tengok juga bagaimanakah soalan SPM akan disoal nanti. Okay guys, so jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye and Assalamualaikum.